Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu dan ibadat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Awalan syukran jazilan khairu jaza ila ru'isatil majlis. Terima kasih diucapkan kepada sahabat pengurusi majlis Dr. Hidayah yang saya kasih, saya hormati barisan staf MyRef dan juga penganjur kita pada petang ini yang sentiasa bertungkus lumus memastikan program-program berkaitan dengan pendidikan dan perkongsian ilmu sampai kepada masyarakat, dan moga-moga apa yang mereka lakukan pada hari ini, pada waktu ini, dinilai sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak dilupakan kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini untuk kita kongsikan berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Mungkin ada yang first time masuk ke ataupun second time, third time pun, walaupun kita jumpa, alhamdulillah Allah yang pilih kita, Allah yang bagi masa kepada kita, dan kita kena rasa syukur Allah pilih kita untuk menjadi insan yang menuntut ilmu, dan moga itu dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya doakan masing-masing sihat. Saya minta maaf tiba-tiba tak tahu kenapa tiba-tiba rasa sesama pula kan. Kalau suara saya tak jelas ataupun kurang dengar dan sebagainya, tersangkut-sangkut, saya mohon anda boleh chat, typekan di situ, boleh respon sama ada jelas tak jelas, boleh respon di situ insyaAllah ya. Okey, insyaAllah jika ada sebarang persoalan atau perkongsian, jangan segan siglu untuk bertanya. Kita sesi perkongsian, bukan sesi lecturer. Kalau lecturer dia cakap je satu hala, tak. Saya nak kita ada dua hala. Kalau ada yang tak jelas, tak faham ataupun nak share, sangat-sangat saya alukan. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan Allahumma salli Muhammad, perkongsian yang seterusnya berkenaan dengan perbincangan bahasa Arab Al-Quran. Sebelum kita sebagaimana yang sebelum ini kita bincangkan dua perkara, di mana satu kita akan bincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan isim, fi'il dan juga huruf di dalam Al-Quran, sebab itu adalah asas kepada bahasa Arab. Dan kedua, kita akan bincangkan berkenaan dengan surah-surah pilihan untuk kita tengok harfan biharfin, lafaz bilafaz, kalimah bikalimah berkenaan dengan perkataan-perkataan tersebut. Okey, insyaAllah jelas saya punya slide. Jika jelas saya punya slide, boleh type 2 supaya saya pastikan sahabat-sahabat semua boleh melihat saya punya paparan dan juga boleh mendengar apa yang akan saya kongsikan. Okey, jelas. Jika jelas saya punya slide, boleh type di ruangan chat nombor 2. Okey, saya beri masa type. Okey, jika jelas slide saya dan suara saya, boleh type 2. Untuk saya pastikan saya tidak bercakap seorang-seorang di sini. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Maka sebagaimana dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, Allah telah ajarkan kepada kita bahawasanya untuk memahami dan mempelajari Al-Quran itu sangat mudah bagi mereka yang ingin berusaha menjadikan ia sebagai peringatan dan juga pengajaran. Dan insyaAllah Allah pilih kita
untuk belajar berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak kongsikan satu perkara dengan sahabat-sahabat sekalian. Sebagaimana yang lepas saya kongsikan berkenaan dengan tanda-tanda isim dalam Al-Quran. Saya selalu sebut juga pada kuliah-kuliah yang lepas bahawasanya dalam kehidupan seharian kita banyak perkataan-perkataan harian kita sebenarnya kita mengambil pinjaman daripada bahasa Arab, kan? Begitu juga dalam Al-Quran ataupun perkataan seharian kita banyak kita gunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada kata nama iaitu isim. Okey. Yang lepas salah satu tanda kepada isim adalah huruf jar. Okey. Jadi dalam Al-Quran kita akan jumpa huruf jar. Satu. Yang kedua, kita akan jumpa huruf-huruf yang menghampiri huruf jar. Jadi ini ada satu confuse. Adakah huruf yang hampir sama dengan huruf jar ini menunjukkan kepada isim ataupun tidak? Okey. Yang pertama saya kongsikan di sini dituliskan setiap kalimat yang didahului huruf jar. Ingat balik sebelum ni huruf jar kita ada kongsikan 8, min, ila, an, ala, fi, ka, ba ataupun bi dan juga lam ataupun li. Maka lafaz tersebut adalah isim. Okey, ini yang kita dah belajar ataupun saya dah kongsikan berkenaan dengan kuliah yang lepas. Okey, daripada perkataan-perkataan ini min, ila, an, ala, fi, ka, bi, lam ini, maka dalam Al-Quran kita akan jumpa 5 perkataan yang hampir sama dengan perkataan ini. Contoh, mimma. Mimma. Okey, mimma nampak ke? Saya besarkan sikit. Allah, besar sangat. Kejap. Okey. Okey, kita tengok dalam Al-Quran kita akan jumpa perkataan ini. Mim ma. Okey, mim ma, mim mim kan? Mim mim sebenarnya asal daripada perkataan min campur ma. Huruf mim, min campur mim kan? Kalau huruf jar tadi dia ada min saja. Tengok kat sini Ada min kan? Min. Mim ma tak ada kat sini. Dia ada min. Tapi dalam Al-Quran kita akan jumpa mim ma iaitu min campur ma. Jadi mimma ataupun amma iaitu perkataan an tambah ma. Okey, contoh huruf jar tadi dia ada min, ila, an. Kan? Kat sini amma. Maka dekat sini daripada asal perkataan amma, an tambah ma. Fima, fi tambah ma. Bima, bi ataupun ba tambah ma. Dan yang kelima, lima. Lam tambah ma. Maka kelima-lima ini, mimma, amma, fima, bima, lam, dekat depan ni adalah huruf jar. Maka mim yang di belakang yang saya tandakan dengan warna hijau ini, yang saya highlightkan warna hijau ini, menunjukkan kepada isim. Takkan ada isim walaupun satu huruf? Ya, walaupun satu huruf sebab mim adalah huruf jar. An huruf jar. Fi huruf jar. Bi huruf jar. Li huruf jar. Jadi ma dekat sini saya tandakan warna hijau ini di belakang ini, maka ma yang di belakang ini menunjukkan kepada isim. Kepada isim. Maka dalam Al-Quran kalau kita jumpa, maka itu juga menunjukkan kepada isim. Okey, yang kedua. Dalam Al-Quran juga kalau kita lihat ada perkataan yang hampir sama tapi dia tambah alif. Contoh saya bagi tadi ada 5 kan? Mimma, amma, yang saya tandakan warna hijau kat sini yang ada tanda bintang ni. Yang ni kan. Okey, kita tengok di sini. Mimma, amma, fima, bima, lam. Okey, kita tengok sebelah ni yang warna purple ni saya tanda. Nampak tak? Yang ni mimma dia ada tambah alif dekat belakang. Yang ni tak ada alif. Yang kat warna hijau ni tak ada alif. Okey, yang tak ada alif. Yang di sebelah ni ada alif. Amma. Yang ni amma dia ada alif kat belakang. Yang ni fima. Yang ni fima ada alif kat belakang. Nombor 3, bima. Dekat sebelah dia warna purple, bima. Ya Allah SWT. Yang kelima, lima. Yang kat sebelah ni, lima. Okey, ada beza tak dalam Al-Quran? Okey, dalam Al-Quran ada beza. Yang sebelah ini yang dibaca dalam keadaan pendek, mimma, amma, fima, bima dan juga lima.
kelima-lima ini menunjukkan kepada isim istifham. Apa maksud isim istifham? Iaitu isim yang menunjukkan kata tanya. Ataupun dalam masalah disebut apakah. Apakah. Maka huruf-huruf di belakang ini, isim yang saya tunjukkan yang saya tanda warna hijau ini, mim di belakang ini menunjukkan kepada isim istifham iaitu kata tanya. Ataupun maksudnya apakah. Saya akan bagi contoh ayat Quran yang lebih jelas untuk memberi makna tersebut. Okey, berbeza dengan yang di sebelah ini yang saya tandakan dengan warna purple ini, jika ditambah dengan alif di belakang dengan kita baca panjang 2 harakat, mimma, amma, fima, bima, lima, maka walaupun hanya tambah satu alif di belakang, ia dinamakan isim juga tetapi bukan isim istifham, tetapi isim mausul, iaitu isim penghubung. Dia masih lagi kata tanya tapi dia sebagai penghubung yang memberi maksud kepada apa. Bahasa mudah, kalau istifham, apakah? Kalau isim mausul, apa? Okey, saya bagi contoh yang lebih mudah untuk kita tengok daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan mimma, kan, walaupun berbeza dari sudut penulisan, satu tambah alif, satu tak tambah alif, tapi memberikan makna yang berbeza. Contoh dalam Al-Quran, saya bawakan, okey, yang pertama. Okey, kita tengok dua ayat ini, iaitu ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kita tak baca mimma khuliq, salah, tapi kita baca mimma khuliq. Jadi, apa maksud mimma di sini? Okay, mimma di sini menunjukkan kepada isim tadi, isim istifham, yang maksud apa? Apakah? Falyanzuril insa, maka tidakkah kamu wahai manusia mimma khuliq, memikirkan, melihat apakah yang telah diciptakan. Mimma, apakah. Okey, mimma khuliq, apa yang telah diciptakan. Berbeza dengan ayat yang di bawah, dalam surah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Okay, kat sini mimma panjang 2 harakat. Mimma yang atas tadi mimma saja. Yang ni mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mimma di sini yang panjang ini menunjukkan kepada isim mausul. Kita sedikit makna. Alladzina yu'minu, wahai orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib dan juga mendirikan solat, dan mimma razaq, dan beriman dengan apa? Beriman dengan apa jua rezeki. Apa? Mimma, dengan apa rezeki yang telah Allah berikan. Maka yang di atas tadi mimma, apakah? Mimma panjang 2 harakat iaitu apa. Yang atas ini menunjukkan kepada isim istifham. Yang ayat yang kedua ini mimma dengan panjang 2 harakat menunjukkan kepada kata isim mausul. Okay, contoh yang lain. Amma yatasaalun. Okay, amma tak panjang. Di bawah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Amma panjang 2 harakat, ta'malun. Okey, yang pertama, yang atas tak ada alif. Amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka tanyakan. Tentang apakah ataupun daripada apakah. Daripada perkataan an tambah ma. Kalau dekat bawah, amma panjang, wa mallah, dan tidaklah Allah itu sesekali lalai daripada amma, apa yang kamu lakukan ataupun apa yang kamu kerjakan. Okey, contoh yang lain. Fima. 2 harakat. Okey. Ayat ini fima anta min zikraha. Apakah hubungannya tugasmu dengan mendengarkan soal hari akhirat? Fima, apakah? Yang bawah, fima panjang 2 harakat, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima 2 harakat, kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghukum ataupun mengadili di antara kamu pada hari kiamat mengenai fima, apa yang kamu lakukan. Okey, maka di atas fima menunjukkan kepada isim istifham iaitu apakah. Fima menunjukkan kepada isim mausul. Ayat lain menunjukkan kepada bima. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun
bima yarji'ul mursalun. Dan apakah aku hendak menghantar hadiah kepada mereka, kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik kepada mereka. Persoalan menunjukkan kepada bima, apakah lagi, iaitu isim istifham. Ayat di bawah, wallazina yu'minuna bima. Dia ada tambahan alif di atas. Wahai orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan, iaitu Al-Quran. Okey, jadi itu contoh bagi perkataan bima. Okey, yang terakhir contoh iaitu perkataan lima. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, adakah ataupun apakah kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Lima, apakah? Kalau bawah, lima. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Lima, panjang 2 harakat. Okay. Tidakkah kamu beriman dengan apa yang telah diturunkan? Kan, kepada kamu lima. Maksudnya di sini, lima, kat sini menunjukkan kepada isim istifham. Yang di bawah menunjukkan kepada isim mausul. Jadi dalam Al-Quran jelas kepada kita menunjukkan bahawasanya walaupun berbeza dari sudut satu perkataan sahaja, satu ada tambahan alif, satu tiada tambahan alif, maka kedua-dua itu sedikit berbeza dari sudut penggunaan bahasa dan penggunaan istilah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Jadi itu jelas yang saya kongsikan sedikit berkenaan dengan isim istifham ataupun isim mausul. Dan kedua-duanya adalah isim, tetapi dari sudut penggunaan, satu dari sudut kata tanya, dari satu lagi dari sudut kata ataupun kata penghubung. Okey, sebab tu dalam Al-Quran sebenarnya banyak perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada kata hubung. Okey, wallahu a'lam. Jadi itu sedikit perkongsian berkenaan dengan Allah SWT, berkenaan dengan perbezaan di antara isim mausul dan juga istifham yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu sebagaimana yang lepas pun saya sebut, bila kita baca Al-Quran dari sudut panjang pendek ayat Al-Quran, dari sudut sebutan baris bawah ke atas ke dhammah ataupun baris depan ke, kita kena jaga. Sebab apa? Sebab boleh menukarkan maksud. Kalau bahasa Melayu tak ada masalah kan kalau kita sebut, biasa kita sebut sebelum bahasa Arab kita sebut ilmu, ilmu. Tapi bahasa Melayu kita sebut ilmu. Adakah memberi makna yang berbeza? Tak. Dari sudut bahasa Melayu, ilmu tetap ilmu. Bahasa Arab pun tak mengubah. Tetapi bila kita baca Al-Quran, contoh perkataan birri. Birri, kebaikan. Kalau kita baca barri, daratan. Kan berbeza dari sudut makna. Walaupun hanya berbeza dari sudut baris. Barri dengan birri. Okey, ada soalan kepada perkongsian berkenaan dengan isim mausul dan juga isim istifham. Jika ada, boleh kongsi ataupun tanyakan di ruangan chat ataupun nak buka mic pun boleh nak tanyakan soalan. Silakan jika ada. Kalau tak ada, kita boleh teruskan ke untuk perkongsian hari ini. Saya nak kongsikan surah Al-Qad. Okay, jika boleh teruskan, boleh type chat di ruangan chat nombor 5 supaya saya boleh tahu masing-masing jelas berkenaan dengan perkongsian isim mausul dan juga isim istifham sebentar tadi. Okey. Boleh? Jelas? Okey, jika ada soalan, tiada, boleh teruskan. Okey, jika boleh teruskan dan jelas, tolong type 5 supaya saya jelas berkenaan dengan apa yang kita kongsikan ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih di atas respon anda semua. Okey, kita teruskan. Hari ini saya suka untuk kongsikan surah Al-Qad, sebab surah Al-Qad ini di antara satu yang pertama surah yang selalu kita baca, terutama pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini kadang-kadang kita selalu salah baca. Kan kalau kita salah baca,
kita akan mengulang-ulang tak jumpa punca. Tang mana dia punya ayat. Berapa ayat dia ada sebenarnya. Kadang-kadang kita baca salah, kita akan mengulang-ulang ayat yang sama. Tak habis-habis. Tak akan jumpa wakaf dia. Okey, sebab apa? Paling tidak hari ini, walaupun ayat ini tak banyak ayat, tapi paling tidak apabila kita mengulang, at-tikrar yusabit. Apabila kita mengulang, kita berkongsi, maka benda tu akan melekat dan benda tu akan jadi peringatan. Okey, jom kita baca sama-sama surah Al-Qadr dahulu supaya kita mendapat pahala untuk membacanya. Yang kedua, kita akan mendapat pahala sebab menyebutnya. Dan yang ketiga, mendapat pahala sebab kita membacanya secara berjemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama surah Al-Qadr apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okay, yang atas tadi lailati. Yang bawah lailatu. Ini kena jaga lah. Walaupun dia sudut baris. Yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Okay. Ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada berapa ayat surah Al-Qadr? Ada 5 ayat. Okey, kita tengok satu persatu daripada surah Al-Qadr. Ayat yang begitu hebat yang Allah berikan kepada kita dan boleh dikatakan ayat ini adalah ayat surprise, ayat kejutan daripada Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa saya cakap sedemikian? Sebab dalam surah ini ada satu kejutan, satu surprise yang Allah nak bagi kepada kita yang jawapan dia, surprise dia bukan di dunia. Tapi jawapan dia, surprise dia adalah nikmat di hari akhirat nanti yang kita akan terima. Apa surprise yang Allah nak bagi kepada kita ni? Yang untuk kita lakukan dan yang kita nak fahami daripada surah Al-Qadr ini. Okay, kita tengok ayat yang pertama. Apa perkataan yang ada? Kalimah yang pertama. Inna, apa maksud inna? Inna, sesungguhnya kami. Asalnya dia perkataan alif, nun, alif. Dia ada 4 perkataan kan. Alif, nun, alif. Inna, sebab tu bila kita baca dari sudut kaedah tajwidnya kita kena dengung bila gunnah, kena dengung sikit 2 harakat. Okey, inna maksud inna, sesungguhnya kami. Na kat sini nun alif ini menunjukkan kepada kami. Inna, sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah guna perkataan kami pula? Adakah menunjukkan kepada ramai? Sekejap ni saya akan terangkan. Inna maksudnya sesungguhnya kami. Anzalnahu. Maksud anzalnahu, sesungguhnya kami anzalna. Daripada perkataan nazala. Nazala, nun, zai, lam. Nazala, turunkan. Dan ada nun dekat sini yang saya tanda kawan merah kat sini. Nah, sekali lagi menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya kami turunkan. Bahasa Malaysia tadi. Sesungguhnya kami, atau Allah ulas sekali perkataan pula. Kami turunkan. Hu tu apa? Hu dekat sini menunjukkan kepada Al-Quran. Kenapa saya tengok? Kat sini kan hu. Kan? Hu iaitu turunkan apa? Hu kat sini menunjukkan kepada Al-Quran. Sebab tu dalam bahasa Arab, dalam susunan dalam Al-Quran, ada perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada perkataan yang menunjukkan kepada tersurat dan juga tersirat. Jadi hu dekat sini menunjukkan kepada Al-Quran. Jadi inna, sesungguhnya kami. Anzalna, kami turunkannya. Nya tu apa? Iaitu Al-Quran. Bila? Pada. Pada. Fi maksudnya pada. Lailati. Maksud lailati. Malam. Lailati
malam. Oh gelap pula warna biru. Okey, lailati malam. Ingat balik kaedah bahasa Arab yang saya kongsikan sebelum ini. Fi adalah huruf jar. Selepas huruf jar, okay, apabila sesuatu huruf berjumpa dengan huruf jar, huruf selepasnya akan berbaris kasrah. Sebab tu kita baca Muhammad Syed Ahmad. Saya tukarkan warna biru ni. Gelap pula. Okey. Fi lailati. Sebab tu bila kita baca fi lailati. Kenapa T dekat sini berbaris bawah? Bukan lailatu. Kan lailati. Sebab sebelum lailati ada huruf jar. Apabila jumpa huruf jar iaitu fi, min, ila, an, ala, ka, ba, lam kan. Jadi maka dia kena baris kasrah. Kan? Baris kasrah. Kan? Sebab tu kita jangan salah baca. Yang kita baca pula inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah. Sebab kaedah bahasa Arab salah. Tapi kita baca dalam keadaan fi lailati. Kenapa ti? Sebab sebelum dia ada huruf jar iaitu huruf fi. Maka fi pada lailati. Lailah iaitu malam. Al-qadr. Apa maksud qadr? Kita sebut lailatul qadr. Apa maksud qadr? Okey. Ulama menafsirkan qadr ini boleh kita kongsikan ataupun kita tafsirkan kepada 3 tafsiran. Yang pertama sebut sebagai qadar. Sebut pada malam qadar. Pada malam kita sebut lailatul qadar kan. Ini daripada istilah bahasa Arab. Rupanya pandai cakap bahasa Arab kan. Lailatul malam qadar ataupun qadar. Qadar tu maksudnya apa? Suatu malam yang telah Allah tetapkan. Waktu bila? Tak tahu bila. Tapi yang kita tahu hanya pada bulan Ramadan. Okey, itu pertama. Yang pertama ulama menyebut kadar. Kadar tu maksudnya waktu ketika bila masa yang telah Allah tetapkan. Yang kedua para ulama juga qadar ini bermaksud mulia. Mulia itu malam yang paling mulia. Sebab tu kita bila malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat ditunggu oleh mereka yang nak mengejar dan memperolehi pahala yang berlipat kali ganda pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga juga ulama mengatakan qadar ini bermaksud sempit. Kenapa sempit? Malam tu sempit ke? Sempit ni sebab apa? Sempit sebab malam Lailatul Qadar ini malam yang mana banyaknya para malaikat akan turun. Kan? Sebab tu sempit. Dunia ini, alam ini sempit. Sempit bukan setakat dengan manusia yang dah padat, tapi juga dengan para malaikat yang turun ke bumi untuk membawa buku-buku pahala, buku-buku amalan yang penuh daripada kalangan hamba yang bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar ini berzikir, bermunajat, beriktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang sekali lagi, inna sesungguhnya kami anzalnahu kami turunkannya. Hu ni nya. Nya tu apa? Al-Quran. Fi pada lailati malam al-qadr iaitu yang mulia ataupun sempit ataupun kadar yang telah ditetapkan. Sebab kita tengok di sini sahabat-sahabat dalam ayat yang pertama ini Allah gunakan perkataan kami. Yang pertama inna ni perkataan inna kami dah. Anzalna kami turunkan lagi. Kenapa Allah menggunakan sesungguhnya kami turunkan kan seolah benda tu yang mengulang. Kenapa Allah menggunakan perkataan kami tu mengulang 2 kali? Sebab tu dalam kaedah bahasa Arab bila kita jumpa dalam Al-Quran benda yang berulang-ulang. Macam kita lah kan. Kami nak pergi kedai. Kami pergi menaiki basikal. Kan kita mengulang perkataan kami. Okay, dalam kaedah bahasa Arab pun sebut artikrar li taukid. Benda yang diulang-ulang adalah untuk taukid, untuk mengukuhkan, untuk menguatkan bahawasanya Al-Quran itu memang jelas telah Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah katakan malam itu adalah malam yang istimewa. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan perkataan kami dalam Al-Quran? Apabila Allah menggunakan perkataan kami iaitu nahnu, dia ada 2 makna. Yang pertama menunjukkan kepada likathrah. Likathrah ni maksudnya apa? Itu banyak. Yang kedua li ta'zim. Okey, yang lebih sesuai yang mana iaitu li ta'zim, iaitu untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kekuatan
Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan kepada kita. Nak katakan Allah banyak, tidak. Tapi Allah, perkataan yang menunjukkan kami itu adalah li ta'zim, bukan li kathrah. Sebab tu kalau kita ingat balik dalam surah Al-Ikhlas, bila kita baca qul huwallahu ahad, kan? Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Maksud ahad iaitu Esa. Esa tu maksudnya apa? Tidak boleh dibilang, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Okay, yang kedua. Apa yang kedua? Ayat kedua mendetailkan ataupun memperincikan daripada ayat yang pertama, iaitu apa dia? Yang pertama, wama, ada dua kalimah di sini tak ma ni. Wa dan ma. Ma maksudnya apa? Apakah? Kan? Ma maksudnya apakah? Dan apakah? Adraka. So adraka. Okay, adraka, kamu tahu. Ka ni menunjukkan kamu. Adra maksudnya tahu. Jadi, dan apakah kamu tahu? Wa dan ma, apakah? Adraka, tahu. Ka, kamu tahu. Ka tu menunjukkan kepada kamu. Dan apakah kamu tahu ma, apa? Ma, apa? Kat sini menunjukkan kepada apa? Apa? Okay. Ma, apa? Lailatul Qadr. Okay, ulang balik. Lailatu ma, malam. Al-Qadr, iaitu malam Qadar. Kan? Yang kedua ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita persoalan, dan apakah kamu tahu apa itu malam Qadar? Tengok kat sini ayat yang kedua ni yang kita sebut Lailatu. Kan tadi Lailati. Sebab tu bacaan kita kena jaga. Sebab kenapa kat sini Lailatu? Sebab sebelum dia tidak ada huruf jar. Sebab tu kita baca Lailatu. Jangan pula ayat pertama kita baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Salah. Kan? Takut salah. Sebab tu dari sudut pembacaan, sama ada baris atas, baris bawah, kita kena jaga. Jadi ayat kedua menerangkan lagi. Dan apakah kamu tahu apa itu malam Al-Qadar? Lalu dijawab pada yang ketiga. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kita sebut Lailatul Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Maka jawapan itu dijawab pada ayat yang ketiga. Lailatul Qadri. Okay. Malam Al-Qadar. Okay, ulang perkataan Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu apa dia? Khairun. Ingat balik khairun. Dan belajar perkataan sebelum ni, saya nak sebut nama siapa? Cik Khairuddin kan? Ada ke Cik Khairuddin bersama kita hari ni kan? Kita sebut khairun. So khairun baik ataupun lebih baik. Lawan dia syarrun. Shin ro. Syarrun tidak baik ataupun buruk. Khairun baik. Maka di sini menunjukkan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik. Lebih baik daripada apa? Lebih baik min daripada alfi. Maksud alfi seribu. Syahrin. Alfi seribu. Syahrin bulan. Syahrin maksudnya bulan. Jadi malam Al-Qadar lebih baik min daripada alfin. Tengok kat sini. Min ini huruf jar. Nampak apabila huruf jar, selepas dia akan berbaris kasrah. Sebab tu kita baca dengan alfi. Kita tidak baca dengan alfa ataupun kita tidak baca dengan alfu. Sebab apa? Sebab sebelum huruf alfi, sebelum kalimah alfi ada huruf min. Min itu adalah huruf jar. Maka kita akan baca dengan kalimah min alfi. Okey. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Alfi 1000. Syahrin bulan. Sebab itu dalam kaedah bahasa Arab, kita kalau bahasa Melayu kita paling besar kita sebut apa?
1000, sejuta. Lepas sejuta? Lepas sejuta? Apa ni? Million-million lah kan? Billion, trillion dan sebagainya. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, paling besar jumlah dia adalah alfin. Alfun. Iaitu kalau alfun, 1000. Kalau sejuta, alfun alfin. Nah, kalau sejuta, alfun alfin. Dia tak ada perkataan lain. Paling banyak pun huruf kiraan yang terakhir ni adalah 1000. Kalau sejuta, alfun alfin. Kan alfun alfin. Dan para ulama menyebutkan 1000 tahun ni 1000 tahun pula, 1000 bulan. 1000 bulan ini kiraan dia berapa tahun? Okey, ada ulama mengatakan lebih kurang 81 tahun ataupun 82 tahun ataupun 83 tahun. Kan? Jadi menunjukkan apa? Lebih kurang 1000 bulan bersamaan dengan 82 ke 83 tahun. Nak katakan apa? Begitu besarnya ganjaran pahala dan juga kebaikan yang Allah bagi mereka yang bertemu dengan Lailatul Qadri. Siapa sebut? Allah yang sebut. Lailatul Qadri khairun, lebih baik min daripada alfin, 1000 syahrin, bulan. Bahasa mudah, siapa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia buat amalan-amalan kebaikan, dia tahajud, dia iktikaf, maka hanya dengan sebahagian malam itu dilakukan kebaikan, maka Allah memberikan pahala seolah-olah dia beribadat dalam tempoh 82 tahun. Kita pun tak sampai lagi umur tu. Tak tahu lagi Allah izinkan ke tak umur kita sampai ke tak sampai 80 tahun untuk hidup. Okey, seterusnya juga bukan setakat Allah kata pada kepada Lailatul Qadar ini Allah turunkan Al-Quran. Allah juga kata pada Lailatul Qadar ini Allah berikan ia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah juga sebut dalam ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu tanazzalu. Dan juga Allah Ta'ala sebut apakah? Tanazzalu, kami turunkan. Tanazzalu, kami turunkan. Dia perkataan nazala. Nazala, diturunkan. Diturunkan apa? Malaikah. Malaikah diturunkan siapa? Iaitu para malaikat. Pada Lailatul Qadar ini diturunkan malaikat warruhu. Warruhu, wa dan wa maksudnya dan ruh. Apa maksud ruh? Ruh, takkan diturunkan malaikat dan juga roh. Takkan orang mati ikut yang dihidupkan pada Lailatul Qadar. Tak. Jadi ruh di sini menunjukkan kepada Jibril alaihi salam. Ada persoalan, kenapa perkataan malaikat lepas tu pula tambah pula dengan roh itu iaitu Jibril? Kenapa bukan ke Jibril itu adalah malaikat juga? Ya, betul. Jibril itu juga adalah malaikat. Walau bagaimanapun, ruh ini menunjukkan kepada Jibril, nak menunjukkan bahawasanya Allahumma salli ala Muhammad, Jibril ini adalah Sayyidul Malaikah, iaitu ketua kepada para malaikat. Nak katakan dia punya ranking, dia punya jawatan, dia punya kedudukan lebih tinggi berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Sebab itu Allah kata diturunkan malaikat-malaikat dan juga Jibril padanya pada Allah selamat pada nya itu kembali kepada apa? Iaitu Lailatul Qadar. Kenapa Kalau contoh kalau ada orang meninggal kan, kita sebut, kalau orang lelaki kita sebut Allahumma ghfir lahu. Sebab dia lelaki. Kalau perempuan kita sebut Allahumma ghfir laha. Adakah Lailatul Qadar itu menunjukkan kepada muannas? Ya, sebab tu disebut Lailatu. Malam. Ada ta marbutah kat sini. Sebab tu disebutkan kepada bukan hu. Jadi disebutkan sini
fi padanya, diturunkan para malaikat dan Jibril padanya. Nya itu kembali kepada Lailatul Qadarnya biizni. Dengan. Dengan. Ingat balik B juga adalah salah satu daripada huruf jar. Tengok apabila kita berjumpa dengan huruf jar, maka kalimah yang terakhir ini akan dibaca dengan baris kasrah. Kita baca dengan perkataan biizni, bukan dengan biizna ataupun biiznu. Kan kita baca biizni sebab B adalah huruf jar. Maka diturunkan para malaikat dan Jibril padanya, iaitu malam Lailatul Qadar dengan izni, izin. Kita sebut izin kan. Izin tu daripada perkataan bahasa Arab, izni. Alif, zal, nun, izni. Biizni dengan izin Rabbihim. Kata Rabbihim iaitu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, min daripada kulli segala ataupun semua. Kulli segala ataupun semua. Nampak? Kita baca min huruf jar, kulli baris kasrah lagi. Kan? Sebab sebelum dia jumpa dengan huruf jar. Sambil-sambil kan kita tafsirkan, sambil-sambil kita belajar bahasa Arab. Jadi min huruf jar, kita baca kulli, kita tak baca kulla ataupun kita tak baca kullu, tapi kita baca kulli sebab berjumpa dengan huruf jar. Min kulli, min daripada, kulli semua ataupun segala, amrin urusan amrin. Amrin iaitu urusan. Kita ulang balik ayat yang keempat. Tanazzalun, diturunkan al-malaikatu, para malaikat, iaitu ramailah malaikat, wa dan ar-ruhu, iaitu menunjukkan kepada Jibril, fi pada nya itu. Maksudnya nya itu apa? Menunjukkan kepada Lailatul Qadar. Dengan izin. Rabbihim, iaitu Allah, min daripada, kulli segala ataupun semua, amrin urusan. Sebab itu Allah berkuasa dengan izin Allah nak menurunkan para malaikat dan nak menurunkan Jibril alaihi salam pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu kan tadi kita baca maksud Lailatul Qadar itu, ada sebahagian ulama kata Lailatul Qadar dah malam yang sempit. Sempit sebab apa? Sempit sebab Allah turunkan semua para malaikat dan juga Jibril untuk turun ke dunia bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Okey, dan ayat yang kelima yang terakhir, salamun. Kita sebut assalamualaikum. Assalamualaikum, salam lah. Jom salam. Kan kadang-kadang kita mesti salam je ataupun assalamualaikum. Maksud salam, salamun, peace, iaitu damai ataupun sejahtera. Salamun, damai ataupun sejahtera. Hiya itu menunjukkan kepada dia ataupun ia. Apa dia? Hiya itu menunjukkan kepada Lailatul Qadar. Salamun, damailah ataupun tenanglah, sejahteralah, hiya iaitu Lailatul Qadar, hatta sehingga matla'i daripada perkataan tala'a. Kalau tulisan tala'al badru alaina, daripada perkataan tala'a tu. Maksud tala'a bermaksud terbit. Terbit al-fajri iaitu fajar. Kan? Maksudnya kat sini dia katakan mana? Matla'i, terbit al-fajri, fajar. Okey. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang keempat,
Allah Ta'ala turunkan para malaikat dengan izinnya, maksudlah Jibril. Bukan setakat Allah kata pada Lailatul Qadar ini, Allah kata diturunkan Al-Quran. Allah kata, Allah kata malam itu adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Malam itu juga Allah Ta'ala turunkan para malaikat dan juga Jibril dengan izinnya. Dan pada yang kelima Allah Ta'ala kata, salamun, damailah malam tersebut. Sehingga bila ni? Sehinggalah hatta matla'il fajr. Hinggalah terbitnya waktu fajar. Nak katakan apa? Masa yang singkatnya Allah bagi. Sebab tu sebagai ulama sebut, kita nak tahu hak tu masa bila? Kalau contoh kita duduk pada bulan Ramadan, sebahagian ulama kata nak tahu malam Lailatul Qadar ini biasanya yang pertama, sebagai ulama kata yang pertama dikatakan adalah pada malam-malam ganjil. Kan? Yang kedua sebagai ulama juga kata adalah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Start daripada 21 Ramadan hinggalah kepada 29 Ramadan. Jadi dalam tempoh tersebut yang dikatakan malam tu maksudnya adakah Lailatul Qadar ni waktu malam? Ya, waktu malam. Sebab tu sebut Lailatu, malam. Tak sebut siang, sebut malam. Malam ni kiraan dia macam mana? Malam ni bermula, kalau bahasa mudah, malam ni bermula pada jam selepas maghrib. Ataupun waktu maghrib. Contoh kalau kita kat Malaysia, maghrib kita pukul 7.30. Kerana itu dah start malam dah. Kan start maghrib sampai bila? Sampai matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Terbit fajar tu waktu bila? Itu waktu subuh. Sebab itu kita digalakkan supaya nak kejar waktu malam Lailatul Qadar, kita tak tahu bila. Tapi dalam tempoh waktu maghrib tu sehinggalah subuh akan datang, maka kita kena memperbanyakkan tahajud, memperbanyakkan i'tikaf dan sebagainya. Sebab itu disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW di antara manusia insan yang tak pernah tinggal i'tikaf, terutama pada malam 10 terakhir. Sehingga ke tahap di Masjid Nabawi ada satu tiang dinamakan sebagai tiang sarir. Maksud tiang sarir iaitu tiang Nabi tidur. Kan maksudnya Nabi bukan tidur baring, Nabi bersandar. Sebab apa? Sebab Nabi nak menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Okey. Sebab tu saya ulang sekali lalu daripada ayat daripada surah Al-Qadr ini. Kita tengok sekali lalu ulangan yang pertama, ayat yang pertama, inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami turunkan, hu iaitu nya kembali kepada Al-Quran, fi pada lailati malam, al-qadr iaitu qadar ataupun mulia ataupun sempit. Ketiga-tiga makna boleh kita ambil, tak ada masalah. Okey, yang kedua, wama, dan apakah adraka, kamu tahu, ma apa itu, ma apa, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Allah tanya, tahu tak malam Al-Qadar tu apa? Maka sebagai tanda okey, selalu. Okey, tanda selalu pada Lailatul Qadar itu selalu diturunkan al-malaikat, para malaikat, dan Jibril, berdasarkan Allah turunkan para malaikat yang macam juga yang dia tinggi jauh Jibril. Kembali pada ini dengan izin Rabbihim, itu Allah daripada segala
amru tentang urusan Allah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan kalau kita semua iblis memuji malaikat. Yang ada ni para malaikat. Terima salamun. Sampai bila ni Allah Ta'ala bagi waktu timing itu qadar ni, damailah, tenanglah, hiya, iaitu ia pada iaitu Lailatul Qadar hatta maqta' terbit al-fajr, iaitu fajar. Apa makna fajar? Terbit fajar pun waktu subuh. Sebab itu ini ada satu surah bukan tadi di awal, iaitu satu surprise daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timing dia tak tahu bila. Cuma daripada kita ada malam-malam 365 hari pada tahun itu, Allah kecilkan lagi bilanya malam itu kecilkan 5 hari kecilkan pada bulan Ramadan. Tunzila fihi al-Quran, ditukar pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pula bila itu yang kena bulan Ramadan. Sebagai ulama kata, syahri pada 10 malam akhir dan syahri pula pada malam Isnin. Kan? 21, 25, 27 dan 29. Lah barang siapa yang dapat menghidupkan Lailatul Qadar ini sebagaimana Allah Taala sebut, seolah-olah dia beribadat, dia mendapat pahala dan hidup 82 hingga 80 ibadat yang dia lakukan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, di antara surprise yang Allah bagi kepada kita bukan setakat malam Qadar juga, apa lagi bagi surprise kita buat jawapannya. Kan, waktu bila tahu taubat kita tahu Allah tahu makna kita. Yang kedua, haji mabrur, tersebut haji mabrur, moga dapat haji mabrur kan, insya-Allah amin. Masing-masing niat untuk pergi buat haji. Bagi yang belum, kita doa supaya dapat haji yang mabrur. Macam mana tahu kita dapat haji yang mabrur? Oleh apa ukuran dia? Kan? Dan yang ketiga, Lailatul Qadar. Kita tahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu. Adakah Masturah dapat, adakah Hidayah dapat, adakah Syuhada dapat? Kita pun tak tahu. Sebab itu adalah surprise daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah sembunyikan? Sebab Allah tahu Allah akan hanya akan memberi kepada orang-orang ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tahu dah malam Lailatul Qadar adalah perutusan. Maka dan ini malam yang 7 Ramadan telah jatuh pada malam Lailatul Qadar. Agak-agaklah malam daripada malam pertama sehingga malam 20 ramai orang dekat surah okay. Ramai orang dekat surah masjid. Dah kata dah buat istilah Lailatul Qadar hanya dalam 27. Okay. Mereka tak sebut dan sebagainya. Maka ada ilmu, kita kena rasa betul Allah pilih kita untuk mempelajari ilmu dan mendapat ilmu. Maka kita gunakan sebaik-baik ruang dan peluang yang Allah bagi ini untuk kita dalam masa pendek. Kita tahu bila paling tidak ukuran saya sebut tadi, ukuran haji mabrur, taubat nasuh, mana nak qadar ukuran dia, tahu orang tu dapat tidak, hanya kita boleh kesan, kita boleh ketahui secara matasan melalui bahan. Apa saya melalui bahan? Kalau orang tu haji mabrur sebelum pergi haji, mungkin dia bisa tengok perkataan yang baik, tapi dia dah haji, dia lebih baik. So untuk bercakap dengan perkataan baik apa bulan Ramadan. Kamu setakat bercakap pada bulan Ramadan, kamu setakat solat tahajud pada bulan Ramadan, bukan setakat bersedekah pada bulan Ramadan. Tapi lepas habis Ramadan, dia menjadi orang yang lebih baik dan amalan-amalan yang dia pada bulan Ramadan. Sebab mungkin Allah pilih dia pada bulan Lailatul Qadar itu, dia berubah untuk menjadi yang lebih baik. Jadi terima kasih kepada semua di atas fokusan daripada saya pada hari ini. Jika ada sebarang pertambahan ataupun persoalan atau kongsian,
sangat-sangat diajukan dan digalakkan. Ada apa-apa soalan yang tertanya? Jika faham dan jelas apa yang saya kongsikan tentang ini, boleh tarik nombor 7 sebagai tanda anda faham dan jelas dengan saya bincangkan pada petang ini. Anda di kelas boleh tarik 7 supaya saya tahu dengan apa yang saya kongsikan. Mas? Ya. Line okey kat sana? Boleh sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut sikit kat lah ni. Hello? Ke suara. Ya, okey. Mas, Ya? Sekat. Tak dengar sangat suara Mas. baik. Tapi insyaAllah rasanya semua orang boleh faham kelas hari ni insyaAllah. Hello Mas? Dengar. Dengar. Okey, jadi tengok jam pun dah pukul 4 dan saya rasa kita boleh, orang kata apa, boleh tamatkan kot kita punya kelas pada hari ni. Jadi Mas nak baca dulu ke doa kita petang ni? Kita ya. Ya? Alhamdulillah wa'alu imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhum nasiya alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu وأطراف النهار وجعلنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkati kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah amin. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tamatkanlah kita punya kelas pada petang ini insyaAllah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay Mas, terima kasih banyak Mas. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih juga.